وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dan diberikan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya dari golongan jin, manusia serta burung. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan mereka masing-masing. Maka maralah angkatan itu sehingga apabila mereka sampai ke lembah Namli, yakni lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah kamu ke sarang kamu masing-masing, agar jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu. Sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Dan baginda Sulaiman berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan aku supaya tetap bersyukur akan nikmat kurniaanmu yang engkau berikan kepadaku dan kepada ibu dan ayahku. Supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai. Dan masukkan aku dalam limpahan rahmatmu, dan masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pagi Jumaat, kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu, dan tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini adalah nafkah haiwan. Jadi mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi bersama saya pada pagi ini selama 3 hari, insya-Allah kita akan membicarakan mengenai nafkah haiwan. Tapi dalam hari pertama ini kita nak kongsikan apa kata Al-Quran, apa kata hadis Nabi SAW mengenai dunia haiwan. Sebelum kita cerita mengenai nafkah-nafkah itu, apakah dunia haiwan? Kita tengok kucing kita tengok mungkin semut, kita melihat mungkin lebah, kita melihat lalat, kita melihat nyamuk.
Apa kata Al-Quran mengenai dunia haiwan ini? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang segala puji bagi Allah, Tuhan yang diseru setiap alam. Alamin plural ataupun jamak bagi alam. Banyak alam. Sebab Allah Subhanahu wa taala tu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan manusia, Tuhan yang memerintah alam malaikat, alam haiwan, alam jin, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam roh, alam berbagai-bagai alam lagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang punya keagungan yang diseru oleh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkata ahli ilmu, setiap jengkal daripada alam ini ada makhluk-makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Al-Quran, kamu tidak mengetahui bentuk tasbih itu. La tafqahun, kamu tidak mengetahuinya. Jadi sidang penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian, mari kita lihat sekarang, maknanya apakah alam haiwan yang akhirnya kita rasa kita nak berbakti juga, di antaranya adalah kepada haiwan ataupun apa yang ada sekeliling kita, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Menurut Al-Quran, haiwan itu, alam haiwan ini ada 5 perkara dia. Ada 5 perkara dia. Kan? Yang pertamanya, haiwan ini, walaupun kita tengok kucing ke, apa ke, makhluk ke, dia memang bercakap-cakap dan berbual-bual mengenai diri kita bangsa manusia. Sebab kita adalah khalifah di muka bumi ini. Maka dia bercakap-cakap. Buktinya surah An-Namli ayat yang saya baca sebentar tadi. Kan? Surah An-Namli. Nabi Sulaiman AS. Satu orang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuasaannya cukup luar biasa. Bukan saja Nabi Sulaiman ini boleh memerintah bangsa manusia, malah jin. Jin juga tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman AS. Begitu juga dengan angin, begitu juga dengan burung-burung, makhluk-makhluk yang lain. Maka dalam surah An-Namli ayat bermula daripada ayat yang ke-17 yang saya baca sebentar tadi ini, dihimpunkan sebagai tentera Nabi Sulaiman AS daripada golongan jin, manusia, binatang-binatang, angin dan sebagainya. Maka ketika Nabi Sulaiman AS sampai ke satu tempat, kalau mengikut daripada Qatadah dalam tafsir Al-Qurtubi, tempat itu adalah di bumi Syam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan dengan kebaikan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala selalu pergi ke Palestin. Kan? Ketika kami nak lepas border, kan, untuk masuk ke Palestin tu, kita akan melalui lembah-lembah. Kan? Lembah Jordan, kan? Begitu juga dengan lembah dipanggil lembah untuk ke Jerusalem tu. Kan? Kita boleh bayangkan bagaimana kata ahli tafsir daripada tafsir Qurtubi ni, Qatadah qala al-Qatadah dzukira lahu annahu wadi bil ardi Syam. Wadi di negeri-negeri Syam berhampiran dengan Baitul Maqdis. Kita lihat bagaimana jauh saujana mata memandang tu, wadi, lembah. Ada sekadar setengah-setengah keadaan tu dia ada sebagai dipanggil oasis ataupun macam ada mata air, maka hijau. Yang lain semua kadang tempat gersang dan sebagainya. Maka kita boleh lihat dan rasakan bagaimana ketika Nabi Sulaiman dengan tentera itu mula bergerak, sampailah di Wadi Nam, Wadi Lembah. Dan kalau mengikut ahli tafsir, bahawa Sami'a Sulaiman kalamuha min thalathati amyal. Nabi Sulaiman mendengar kata namlah ni ataupun kata semut ni sejauh 3 batu. Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS pendengaran yang cukup luar biasa. Maka hatta idza atau ala wadi namli, apabila sampai di ke wadi ataupun lembah semut, maknanya pegunungan sampai ke lembah semut itu, Nabi Sulaiman telah mendengar qalat namlah, iaitu Nabi Sulaiman mendengar satu ekor ketua semut. Kalau nak ikut dalam tafsir, bahawa ketua semut ini laha janahain, dia ada 2 kepak yang dia boleh terbang. Jadi dia nampak kemarahan tentera Nabi Sulaiman AS ini, mana sampai kepada ingin sampai ke tempat mereka, maka dia kata apa? Ya ayuhan naml, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam rumah kamu yang dalam sekali. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, supaya kamu tidak dihancurkan oleh tentera Nabi Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tidak perasan benda itu. Ini cerita yang pertamanya. Alam haiwan ini dia berbual mengenai kita. Maka apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Tabassama dahikan, tersenyum Nabi Sulaiman AS.
Tersenyum Nabi Sulaiman AS mendengar tu. Kan? Sebagai nak senang faham bahasa sekarang ni, ketua semut tu kata apa? Wahai anak-anak buah aku, run for your life. Macam tu lah ya. Run for your life. Lari kamu. Sebab nampak tu kemarahan tentera yang cukup luar biasa hebatnya. Maka fatabassama dahiqan, maknanya senyum Nabi Sulaiman. Senyumnya itu apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia memahami bahasa-bahasa haiwan. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran ayat ke-19 surah yang saya baca tadi. Fatabassama dahiqan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, syukur, jadikanlah aku orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah kau berikan kepada aku ya Allah dan kepada ibu ayah aku. Siapakah ibu ayah Nabi Sulaiman? Ayah Nabi Sulaiman adalah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam, orang yang punyai mukjizat melenturkan besi. Siapakah ibu Nabi Sulaiman? Ibu Nabi Sulaiman anak kepada Talut, pemimpin Bani Israel yang beriman, yang mengalahkan Jalut. Kalau versi bahasa Inggeris dia, David and Goliath. Kisah tu kita boleh baca. Mana kisah Nabi Daud dan juga Goliath dan juga Jalut yang berada dikalahkan oleh Talut dan tentera-tenteranya. Jadi ibu Nabi Sulaiman. Mari Allah syukurlah ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau telah kurniakan kepada aku banyak nikmat daripada mak ayah aku, yakni Nabi Daud AS, dan juga anak kepada Talut, ibu Nabi Sulaiman. Dan jadikanlah aku orang beramal soleh ya Allah. Dan juga dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkan aku di kalangan golongan hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Ini doa Nabi Sulaiman AS. Jadi yang pertamanya kita lihat dunia haiwan ini. Sebelum kita pergi kepada nafkah haiwan, kita nak kenal apa kata Al-Quran, apa kata hadis Nabi SAW mengenai dunia haiwan. Yang kita lihat kucing kadang-kadang miau, nak minta kita punya kepala ikan tu. Bukan nak minta ikan kita pun. Kita sepak dia, kesian dekat dia. Apa salah dia tu. Dia bercakap-cakap bersama kawan-kawan dia ataupun dunia dia tu. Bercakap-cakap kan, mengenai diri kita, mengenai apa yang kita lakukan kepada mereka ini. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kan, apa kan kata Nabi SAW, berbuat baiklah, kerana sesungguhnya apa-apa juga yang hidup itu, dia akan mendatangkan pahala kepada kita yang berbuat baik. Okey, kita ada pemanggil sekarang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa telefon tak syok dengannya? Bergema satu macam nanti telur boleh. Okey. Tu habis telur Ustaz tu. Matikan terus. Ya, tak apa. Ini soalan saya. Nafkah haiwan ni Ustaz. Dia kemudian kita di sini soalan penduduk kampung. Kita tahu bukan penduduk bandar. Bandar ni dia belah kucing yang spesies yang baik-baik kan. Di kampung ni belah ikut dan gitulah. Orang jumpa lah apa lah dia ambil dia belah. Kemudian kucing tu dia ambil kita macam dengan Tina apa pun dia ambil. Kelamaan dia beranak dah kucing tu. Bila dia beranak kucing tu, anak-anak tu dia tahu ikut dan kan. Kan? Kita kata aku benda jenis lain, dia beranak lagi banyak lagi bagus, ayam lembu kan. Kucing pasal apa dia jadi macam tu pula. Sedangkan hadis Nabi SAW, seorang perempuan terkurung kucing sehingga mati, bermakna kata dia tak pergi makan, dia masuk neraka. Kemudian dia kata dia buang anak kucing ni mata-mata ni, kemudian tak bagi makan, dia tindih oleh mutu, tindih oleh kereta. Macam mana anak bakar kucing? Dia bilang ibu dia pula. Yang anak tu dia mata-mata dia bilang. Atau masuk bau. Mau faham lah apa. Macam mana soalannya? Terima kasih kepada Haji Said daripada Lostar. Jadi untuk kita berkongsikan jawapan ini, kita berhenti rehat sebentar dan kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, penonton yang saya sayangi sekalian, kita bertemu kembali dan kita sedang bicara mengenai tentang nafkah haiwan. Dan pada hari pertama ni kita nak tengok, kita kenal dunia haiwan, baru kita rasa maknanya kenapa perlu kita bagi nafkah kepada haiwan, kita selesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan dia. Sebab kita nak tengok kan, tadi kita dah kongsikan, yang pertama, haiwan-haiwan ni sebenarnya bercakap-cakap di kalangan mereka tu mengenai kita manusia ni. Jadi maknanya bila kita berbuat baik kepada dia, dia bercakap-cakap sesama dia ni. Berdalilkan surah An-Namli bahawa Nabi Sulaiman AS mendengar perkataan semut yang berbicara mengenai Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Jadi kita ada soalan daripada Haji Said tadi kan.
Pertama sekali mengenai tentang kita bela kucing, alhamdulillah bagus. Tiba-tiba kucing itu beranak contohnya. Kan? Dan anak-anak itu bagaimana nak buang? Kalau sekalipun nak buang, pertamanya pastikan anak itu dah besar, dia yang tidak mengharap susu pada ibu dia. Kalau kita nak buang anak itu, sedangkan dia masih memerlukan susu kepada ibu dia, maka tak boleh nak buang. Kerana kalau dia kata mati dia kerana terputus susu itu, maka berdosa kita. Maknanya pastikan dia besar sikit, kena sabar sikit lah. Kadang-kadang ada Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rezeki kepada kita daripada kita berbuat baik kepada haiwan ini. Hadis Nabi SAW ada menyebut, sedangkan kita berbuat baik itu tidak rugi apa-apa pun. Cuma tahan hati sikit lah. Kan? Maknanya mungkin buang najis dia ke. Kan? Tapi mana tahu dengan kita buang najis itu menjadikan bersih hati kita daripada kekotoran hati. Allah bantu kita memperbaiki diri kita. Jadi maknanya kalau nak buang anak dia pun pastikan anak itu telah putus susu kepada ibu dia. Yang keduanya, kalau buang tempat selamat dan pastikan tempat itu ada makanan bagi dia. Contohnya di kedai-kedai makan. Contohnya di pasar-pasar. Contohnya di tempat-tempat yang dia mudah nak dapat makanan. Macam tempat kadang-kadang tempat pembuangan sampah pun okey juga, sebab bagi restoran-restoran kadang-kadang ada baki-baki yang ni, maka dia buang, boleh makan pada kucing itu. Jadi dua isu dia. Yang pertama, pastikan dia telah putus susu. Yang keduanya, pastikan buang tu tempat yang selamat. Jangan sampai kita main buang je, dia yang tak tahu lagi apa itu bahaya, maka melintas kena lenyek dengan kereta. Kesian dekat dia tu kan. Pastikan benda itu. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi yang pertama tadi kita dapat lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah menceritakan apakah dunia haiwan ini, iaitu dia itu bercerita mengenai kita, berbuat baik mengenai kita. Besok di akhirat ada 5 yang akan menjadi saksi kepada perbuatan amalan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri menjadi saksi kepada perbuatan amalan kita. Yang keduanya, malaikat kanan kiri ni dan para malaikat menyaksikan. Hari ni duduk dalam majlis ilmu, malaikat menyaksikan ni kita buat baik kan. Tulis. Memang betul tuan, dengar live, tanyalah ustaz ni. Tapi dia mengantuk sikit tuan. Tapi tak apalah, ada pahala. Contoh dia, malaikat ni. Yang ketiganya apa? Manusia. Manusia di sekeliling kita ni. Kan? Sebab dalam hadis Nabi, satu ketika jenazah diusung, Rasulullah kata apa? Wajabat. Mesti dapat syurga. Rasulullah berkata, wahai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah kamu berkata mesti dapat syurga? Sebab orang sekeliling semua kata bagus jenazah ni, baik si mati ni. Kamu saksi depan Allah di akhirat nanti. Yang keempat saksi kita apa? Anggota badan kita ni. Anggota badan kita ni, surah Yasin Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkatalah tangan mereka, menyaksikan kaki mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dan yang kelima yang menjadi saksi kita adalah makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain apa? Bumi. Begitu dengan haiwan-haiwan yang kita berbuat baik dengan dia. 5 saksi kita di akhirat. Jadi haiwan bercakap-cakap mengenai kita. Ini di dunia, seperti mana surah An-Naml tadi, di akhirat lebih-lebih lagi. Boleh dipanggil menjadi saksi kepada perbuatan baik kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengadili manusia seadil-adilnya. Sehingga kan kalau seorang itu masuk ke dalam syurga, dia puas hati. Memang tak ada mengelak punya lah. Alhamdulillah, memang betul, memang layak masuk syurga. Dan begitu juga kalau orang masuk ke neraka, na'udzubillah min zalik, dia akan terima sebab diadili dengan seadil-adilnya di akhirat nanti. Jadi berbuat baik dengan binatang. Yang pertamanya, binatang ataupun haiwan itu, dia bercakap-cakap ataupun bercerita kepada kita mengenai apakah yang kita buat kepada mereka itu. Bercerita-cerita di dunia, di akhirat lebih-lebih lagi. Penonton-penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita terima satu lagi pemanggil. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Saya orang tua macam ni lah. InsyaAllah. Saya Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Persiaran Perak, Pulau Pinang Ustaz. Ya, sila. Saya nak tanya tentang burung Ustaz. Tentang burung jambu, merebut ke kuku. Kita kurung dia lah. Tak bebas. Kita bagi dia makan. Adakah kita berdosa Ustaz? Kerana dia tak bebas, dia duduk dalam sangkar je. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok pagi sebenarnya, hari kedua, saya akan ceritakan mengenai hukum hakam syariat. Ada lebih kurang 15 hukum hakam berkaitan dengan hukum-hukum mengenai ini. InsyaAllah. Jangan lupa, jangan ke mana-mana esok. Esok kita akan bincang lebih menarik lagi. InsyaAllah. Okey.
mengenai soalan tadi, burung. Kita lihat burung yang kita bela, burung yang kita pelihara, apakah dia punya dipanggil nature dia atau semula jadi dia. Kalau memang burung itu jenis burung yang terbang, kita tak boleh ikat kaki dia. Sebab memang semula jadi dia itu adalah terbang. Maka kalau nak bela sekalipun, buat sangkar yang besar, yang dia boleh terbang. Yang dia boleh terbang. Kan? Kalau memang nature dia itu memang burung yang tak terbang. Ada burung yang malas tak terbang. Sebagai contoh apa? Burung kakak tua. Kan? Burung kakak tua memang badannya besar. Kita bagi koci kat dia pun dia bercakap kita. Kan? Maknanya dia nature dia tak terbang. Maka bolehlah untuk buat tempat dia yang tak terbang. Tapi kalau nature burung tu terbang ataupun semula jadi memang tabiat dia tu terbang, kita tak boleh nak ikat kaki dia atau bela di tempat yang kecil. Nak bela, alhamdulillah, modalkan sikit. Sekarang macam-macam kan kedai besi, patri tu buat betul-betul sangkar, betul-betul kan lagi cantik dan tidak menganiayai nature ataupun semula jadi bagi haiwan tu. Ubah sikitlah. Kan? Alhamdulillah, niat kita mungkin kita ada niat yang kita tak tahu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai menzalimi haiwan itu. Kita buat yang bagus-bagus. Kan? Keadaan dia tu biar maknanya di hadapan Allah dia menjadi saksi, betul Tuhan, dia nak jaga aku ya Allah, nak bagi makan dekat aku ya Allah. Tapi ya Allah, maknanya dia sediakan rumah yang bagus pula tu. Ada banglo lagi. Contohlah kan. Jadi maknanya dia bercakap dengan kita yang kita pun alhamdulillah syukur Allah Subhanahu Wa Taala. So boleh ubah ubah ke arah lebih baik dan lebih baik lagi. Ini dia. Okey. Kita sedang bincang mengenai nafkah haiwan dan kita sedang bincang mengenai dunia haiwan seperti yang disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama tu dia bercerita-cerita mengenai kita. Yang kedua, haiwan ini walaupun kita lihat apa juga jenis dia, sebenarnya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim wa inna min syai' illa yusabbihuna bihamdih walakin la tafqahu tasbihahum. Sesungguhnya apa saja sesuatu mereka bertasbih kepada Tuhannya yakni Allah, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Maksudnya apa? Dia bercakap dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut ahli ilmu, kalau andai kata haiwan-haiwan ini lupa dia untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, binasa dia. Maknanya kalau kita nak lihat, kalau andai kata ayam kena langgar di kereta, ketika itu terlupa dia untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza manusia kan, masya-Allah. Terima kasih Allah. Kadang-kadang lupa kepada Allah untuk beramal ibadah pun Allah tetap bagi makan nasi lemak bagi ni. Tetap bagi makan roti canai, tetap bagi rezeki kepada kita, masya-Allah. Haiwan menurut ahli ilmu terlepas dia, terlupa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, binasa dia. Tapi manusia tidak begitu. Jadi maknanya haiwan ini dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma la tafqahuna tasbihahum, kamu tidak mengetahui tasbih mereka. Mana keadaan mereka tu bertasbih, kita tak memahami bahasa mereka. Ini difahami oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi kalau kita manusia, kita bertasbih, kita diajar dengan bahasa-bahasa yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita azan, maknanya kita menyuruh benda-benda yang bagus. Tapi haiwan itu bertasbih, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Dan tasbih mereka itu sentiasa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seluruh makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini, dan lebih-lebih dari haiwan, dia bertasbih, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat dalil-dalil sebentar lagi. Dan juga apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya, maka salah satu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu diberi kepada orang yang berbuat baik, dan hasil daripada doa haiwan-haiwan ini. Para pendengar yang saya doakan yang kebaikan sekalian, untuk meneruskan lagi perbincangan kita ini, kita bincang 2 daripada 5 mengenai tentang alam haiwan, bagaimana haiwan itu bercakap-cakap mengenai kita. Yang kedua, sebenarnya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kata Al-Quran, la tafqahuna tasbihahum, kamu tak memahami mengenai tasbih mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi dunia haiwan menurut hadis dan juga Al-Quran, kita bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Cantik, dirimu buatku tertarik, seindah bunga yang mekar.
Inner Shine Party Prune dengan kamu-kamu baru dipertingkatkan dengan kamu-kamu yang tinggi vitamin C dan 2 kali serat untuk kesan yang paling efektif bagi menyelah seri kecantikan dari dalam. Kulit cantik menawan, semua tertawan. Alhamdulillah, penonton-penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian, kita bertemu kembali dan kita sedang bicara mengenai satu tajuk iaitu nafkah haiwan. Tapi pada hari pertama ni kita nak tengok dulu apa kata Al-Quran, apa kata hadis Nabi SAW mengenai dunia haiwan ini. Dan kita bincang dah dua daripadanya, haiwan bercakap-cakap dengan kita, yang keduanya haiwan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak petik sebuah hadis Nabi SAW. Bagaimana kisah satu orang Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya fa amara biqaryatin namli fa uhriqat fa awha Allahu ilaihi an qarasatka namlah ahraqta ummatan min umamil tusabbih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, dia telah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semut telah menggigit seorang Nabi daripada Nabi-Nabi. Kalau mengikut ahli muhaddithin, Nabi ini adalah Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS telah membakar, maknanya macam sarang semut ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada baginda Musa AS, apakah kamu memusnahkan satu kumpulan semut sedangkan dia adalah ummatan min ummami tusabbih, dia adalah satu umat daripada umat-umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat daripada hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa antara haiwan ini sifatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam Al-Quran Allah menyatakan la tafqahuna tasbihahum, kamu tidak mengetahui apa keadaan tasbih mereka itu. Kita ada pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti dari Banting, Selangor. Silakan. Saya nak tanyalah tentang ada orang tua-tua kata kita membela kucing dan ayam dan semua haiwan-haiwan seperti lembu, kambing semua kan. Kalau kucing ni kalau kita marah dia, kita pukul dia misalnya, dia akan menyembah kita. Betul ke Ustaz? Dan satu lagi, ayam. Kalau kita kurung, sebab kalau dilepaskan akan merumitkan jiran-jiran lah. Jadi kita kurung, tapi kita bagi makan lah. Dan satu lagi semut. Betulkah kalau kita menyiram semut dengan air panas kita berdosa Ustaz? Doa tu, apakah betul ayam dan kucing mendoakan kita kalau kita buat baik? Dan kalau kita memarahi dia, memukul dia, dia akan menyembah kita. Betul ke Ustaz itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pertama sekali tadi ayam, kalau anda kata kita buat baik kepada dia lah, apakah dia akan berdoa untuk kita? Kita akan lihat nanti sebentar lagi dari Nabi, mana kita ada bincang 5 mengenai alam haiwan ni. Salah satu memang dia akan berdoa untuk kita. Tapi menyumpah itu saya tak jumpa dalil ataupun hadis dia. Bercakap-cakap maknanya kita ya, tapi menyumpah tu wallahu alam bisawab. Saya tak jumpa. Tapi benda yang saya tak jumpa bukan mana tak ada. Mungkin kita boleh kongsikan dengan ustaz-ustaz yang lain bagaimana ya. Tetapi mengenai tentang semut, kita siram air panas kat dia. Kan? Kalau anda kata kita saja buat, tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW, ada 4 binatang, kamu jangan bunuh dia. Dengan macam keadaan yang macam itulah. Yang pertamanya namlah, semut. Yang keduanya adalah nahlah atau lebah. Yang ketiganya dipanggil sebagai as-surat. Surat ni sejenis burung. Sejenis burung yang macam bau pipit je lah. Dan yang keempatnya hud-hud. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan difda, katak juga termasuk dalam hadis yang lain. Maknanya 5 binatang yang tak boleh nak suka-suka nak bunuh-bunuh macam tu. Halau dulu, usaha dulu. Kalau tak boleh, barulah maksudnya minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, penuh semut ni menggigit anak dan cucu ni, bolehlah sebab dia telah mengganggu kehidupan kita. Tapi nak sesaja kita bunuh tak boleh. 4 dalam satu hadis, 1 dalam hadis yang lain. Mana jangan nak suka nak bunuh-bunuh. Dan dia insya-Allah saya akan terang pada besok kenapa hud tak boleh nak bunuh, kenapa namlah tak boleh nak bunuh, semut tak boleh nak bunuh, kenapa nahlah ataupun lebah tak boleh nak bunuh. Dan ada kisah-kisah dia yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ahli muhaddisin kita. Jadi maknanya jangan kita nak, maksudnya nak senang-senang nak bunuhlah, kecuali kalau dia memudaratkan kita, anak kita, ke cucu kita dan sebagainya. Kena minta ampun dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita selesaikan. Okey. Mari kita lihat yang ketiganya.
kita sedang bincang 5 alam haiwan menurut hadis dan Al-Quran. Yang kelimanya, haiwan-haiwan ini berdoa kepada kita. Banyak ataupun beberapa hadis Nabi SAW mengenai haiwan itu berdoa. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. An Ibn Abbas qala muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hutani fil bahr. Orang yang mengajarkan benda-benda kebaikan, maka meminta ampunkan seluruh apa yang ada sehingga al-huta fil bahar, sehingga ikan-ikan di lautan juga meminta ampunkan kepada muallimul khair, orang yang mengajar benda-benda baik. Apakah yang mengajar benda baik ini? 4 perkara. Yang pertamanya ilmu Al-Quran. Yang keduanya apa-apa ilmu mengenai fardu ain. Maknanya benda-benda yang melepaskan kita memahami rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiganya apa-apa ilmu berkaitan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni iaitu ilmu-ilmu yang lain tapi memberi manfaat kepada manusia. Ilmu kedoktoran contohnya. Syabas dan tahniah, pensyarah-pensyarah. Ilmu undang-undang, ilmu ekonomi yang memberi kebaikan kepada manusia. Disebut sebagai ilmu fardu kifayah. Dan yang keempat, apa-apa juga nasihat-nasihat yang baik yang kita berikan kepada manusia. 4 benda ni. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan ke arah kebaikan, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Jadi 4 benda ni, muallimul khair, didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk hatta hutani fil bahar, sehingga ikan-ikan di lautan juga mendoakan kepada kita. Bukan ayah-ayah yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Saya dengan TV9 satu ketika dulu memegang beberapa program, kan? Pernah kita buat program diving, kan? Alhamdulillah. Dan kita buat program diving sampai ke luar negara. Kan? Sampai dekat Mesir sana kita buat program. Ada di Mesir sana, di Dahab ada satu disebut sebagai blue hole. Blue hole maknanya taib bintang jatuh, boom, membentuk lubang sangat dalam. Kalau nanti bintang terpecah, ada gua pula dekat tengah laut tu. Kita celam sampai tengah laut boleh tembus tu. Ketika setiap kali kalau menyelam ataupun diving ni, melihat ikan-ikan, saya akan teringat hadis ini. Kita lihat ikan-ikan, ada barakuda kadang-kadang datang tu pusing, vum, pergi di sepadan, di Mabul, cantik sangat diver-diver kat luar sana, kan. Cantik sangat. Kadang-kadang penyu tu macam menyapa kita pula, macam ni. Macam menyapa kita pula. Kata Nabi SAW, hatta hutani fil bahar, sehingga ikan-ikan di lautan juga mendoakan kepada muallimul khair, orang-orang yang mengajar benda baik. Apa benda baik itu tadi? 4 benda tadi, iaitu Quran, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah dan nasihat-nasihat yang baik. Sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita ini, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Mak Alim daripada Tasik Beluguk Pulau Pinang. Ya, silakan Pak Alim. Nak tanya apa pandangan Ustaz lah. Ada orang menafkahkan untuk haiwan, tapi belanja beratus-ringgit. Sedangkan pada manusia ni dia pandang sebelah mata ya. Contohnya macam kita pengemis mai kat rumah lah. Kadang kita nampak daripada jauh dia sekatup pintu pula. Minta penjelasan sikit lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pertama sekali, kita mendulukan haiwan daripada pengemis, daripada golongan bangsa spesies kita sendiri, iaitu manusia. Okey. Kalau kita memang tahu bahawa pengemis itu datang dan akhirnya memang kalau kita tak bagi, kelaparan dia, mudarat bagi dia, kerana kebuluran dia, kita wajib bagi. Tapi kalau kita tahu kalau aku tak bagi, kan ada orang lain akan bagi, maka maknanya boleh untuk kita tidak bagi, sebab mungkin dia boleh pergi ke rumah-rumah lain. Tapi kalau memang kita tahu betul-betul memang kita sahajalah sumber dia, kita kena bagi. Kan? Tapi sebenarnya bukan ayah-ayah saya yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Apa-apa yang datang kepada kita, sebenarnya itu peluang untuk kita beramal. Dan kalau tak boleh bagi banyak, jangan tinggal semua. Bagilah semampu yang kita dapat. Bagilah semampu yang kita boleh. Mana tak boleh bagi banyak, jangan tinggal semua. Kan? Maknanya kita buat, kita bagi semampu yang kita boleh. Sebab kadang-kadang datang dia tu Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab dalam dunia dan kehidupan kita ni tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita ni. Datang tu Allah Subhanahu Wa Taala saja datangkan untuk Allah nak tengok kamu nak bagi ataupun tidak. Dengan amalan itu, siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita, Allah gandakan dengan lebih
pemberian-pemberian yang luar biasa yang tidak tahu, yang tidak terjangkau dengan akal kita. Maknanya tak boleh bagi banyak. Ada 20 sen, bagilah 20 sen. Bagi RM1. Kan? Kadang-kadang RM1 yang kita bagi terlalu mahal rasanya dibandingkan dengan kita belanja sana, belanja sini, makan tempat mewah. RM1 sedekah tu terlalu mahal kita rasa kadang-kadang. Kan? Tapi Nabi SAW sebut kan, ma naqasal mal minas sadaqah. Tidak akan berkurangan harta dengan pemberian sedekah yang kita berikan kepada manusia. InsyaAllah. Ubah. Kita ubah. Haiwan kita boleh jaga, manusia datang bagilah semampu yang dapat. Ataupun jangan tinggalkan langsung mereka itu. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi kita nak kongsikan yang ketiga. Alam haiwan ini. Haiwan itu berdoa untuk kita. Pada muallimul khair. Pada orang yang mengajarkan benda baik. Itu pengajar pada benda baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Apa majlis ilmu? Apa-apa saja perkara yang baik bila dikongsikan. Contohnya kita, dalam tanyalah ustaz pada pagi ini. Bangun, buka, jangan mengantuk. Bila kita hari ini melihat, maka kita termasuk dalam golongan orang yang berada di majlis ilmu. Kata Nabi SAW, majlis ilmu akan didoakan oleh para malaikat. Dalam satu majlis ilmu dalam rawi yang lain 70,000 malaikat meraihkan dan mendoakan orang yang ada dalam majlis ilmu. Hatta hutani fil bahar. Sehingga ikan-ikan di lautan mendoakan siapa-siapa yang menjayakan majlis ilmu. Kuru-kuru yang bertugas, penerbit, siapa-siapa pun bangun awal pagi tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pengampunan kepada kita dan kebaikan. Didoakan sehingga ikan-ikan di lautan. Syabas dan tahniah. Siapa-siapa saja yang menjayakan program kita pada pagi ini. Dan juga penonton-penonton. Sebab kita didoakan sehingga ikan-ikan di lautan pun mendoakan kepada kita. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan ganjaran yang bagus buat kita. Alhamdulillah. Jadi penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Ini bagaimana makhluk-makhluk lain itu berdoa untuk kita. Jadi hari ini kita berbuat baik kepada haiwan. Kita berbuat baik kepada kucing kita, kepada ayam kita. Kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang burung dan sebagainya. Dan apa-apa juga, maka dia akan mendoakan kepada kita berdasarkan dalil yang telah kita cara dan kita kongsikan sebentar tadi. Untuk seterusnya, jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Dapatkan berita terkini, maklumat dan persiapan pasukan kegemaran dalam Mission Brazil. Setiap Jumaat 12 hari eksklusif di www.tonton.com.my. Ayo sertai peraduan Football Time Seng Heng dan anda berpeluang memenangi salah satu daripada 20 buah TV Samsung UHD 55 inci. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi cawangan Seng Heng berdekatan. Seng Heng, beza memang berbeza. Alhamdulillah, penonton-penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian, kita bertemu kembali dan kita sedang bincang mengenai tentang nafkah haiwan. Untuk hari pertama ni kita nak lihat apakah kata Al-Quran, apa kata hadis Nabi SAW mengenai tentang dunia haiwan ini. Kita dah bincang mengenai dunia haiwan itu bercakap-cakap mengenai kita. Kita dah bincang mengenai haiwan itu bertasbih kepada kita. Kita dah bincang haiwan itu berdoa untuk kita. Yang keempatnya, haiwan juga sebagai salah satu tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dulu surah Al-Fil. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbuat kepada tentera gajah? Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkan tipu daya mereka? Diutuskan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Burung ini melemparkan mereka dengan batu-batu daripada neraka. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ada binatang-binatang, dia sebagai tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini berlaku ketika hari kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi SAW mengikut ahli tafsir. Dipanggil sebagai tahun gajah. Ada satu orang raja bernama Abrahah daripada San'a, Yaman, membina Kaabah. Dengan izin Allah saya dah pergi dah di San'a tu, Kaabahnya bulat. Kaabah kita petak, dia bulat supaya orang mudah tawaf.
Tujuannya apa? Biar San'a ataupun Yaman menjadi tumpuan kepada orang-orang untuk beribadah seperti mana Kaabah. Setelah dia dijemput orang Arab, dijemput orang daripada Habsyah untuk datang ke Kaabah ataupun ke Yaman ini, maka orang tak datang. Jadi kecewa dia. Kemudian dijemput pula ada orang yang mengotori dan menajisi Kaabah dia. Lagilah dia marah. Dia menyediakan satu tentera bergajah. Tentera kalau dulu tentera bergajah ni hebatlah. Memang hebat. Maka tentera bergajah itu datang untuk menghancurkan Kaabah sampai di satu tempat berhampiri dengan padang Arafah. Ketika itu maka dia berkemah sebentar. Di antar utusan. Ketika itu Datuk Nabi SAW yang menjadi pemimpin kepada Quraisy, datang Abdul Muttalib. Datuk Nabi. Maka ketika itu apa kata Abrahah kepada Abu Muttalib? Apa yang kau minta? Ini sebelum kami serang Kaabah ni. Apa kata Abdul Muttalib? Dekat kau tempat letak tentera berkemah ni ada 100 ekor kambing-kambing aku. Aku minta unta-unta dan kambing-kambing. Aku minta balik boleh tak? Terkejut Abrahah. Engkau pemimpin Mekah. Engkau tak cerita pun pasal Kaabah. Aku datang ni nak menghancurkan Kaabah. Maka apa kata Abu Talib? Qala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil wa inna lil bait rabban sayamna'uhu. Aku ni tuan yang penjaga kambing-kambing dan juga unta ini. Pulang balik. Dan Kaabah itu ada Tuhan yang menjaganya. Dialah Tuhan yang maha berkuasa, sayamna'uhu, yang akan menghalang kau daripada menghancurkan Kaabah itu. Maka ketika itu diserahkan kambing-kambing dan unta-unta, balik Abdul Muttalib kepada Mekah, disuruh penduduk Mekah, tak apa, biar duduk rumah masing-masing, kita bertawakal kepada penjaga Kaabah ini. Maka ketika itu terdengar satu hiruk pikuk, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan burung-burung yang membawa batu-batu daripada api neraka menghancurkan tentera bergajah ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sampai jadi mereka itu seperti daun dimakan ulat. Maknanya berlubang-lubang. Kalau nak senang faham sekarang ni macam kena tembak ni. Berlubang-lubang badan ni. Hancur habis. Kerana mereka. Jadi ada binatang-binatang yang menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada pemanggil sekarang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Yati. Ya Puan. Soalan saya Ustaz, saya difahamkan adalah harus kita memelihara anjing untuk menjaga kebun dan ternakan. Jadi soalan saya Ustaz, kalau kita dah pelihara anjing itu, kita rasa sayang dan kita macam layan dia macam datang kesayangan kita. Dan nature anjing tu dia suka dimanja, dibelai. Jadi kita mengikut hukum taharah, tapi adakah salah kita layan dia macam kita layan kucing dan kita sayang dia Ustaz? Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keharusan untuk memelihara anjing antaranya adalah untuk berburu ataupun untuk memelihara. Macam dia kadang-kadang penjaga, kalau ada orang yang bela kambing, dia akan tolong jaga. Ataupun untuk menjaga rumah, ataupun untuk menjaga sebagai binatang yang penjaga lah. Okay? Kalau dia kata bila kita bela dia, kita rasa sayang dekat dia. Ada beberapa benda yang kena jaga. Yang pertama tadi dalam bab taharah ni lah. Taharah tu mana kesucian dia. Maksudnya kalau dia kata kita pegang bulu dia basah ataupun tangan kita basah, maka kita kena samak. Macam mana cara samak? Iaitu bilas dengan 6 kali air bersih, 1 kali air tanah. Yang keduanya, jaga fitnah. Fitnah tu apa? Fitnah tu maknanya apa yang orang lihat. Bila orang lihat berlaku fitnah, maka kita jaga benda tu. Janganlah pula ni aku jaga. Kita dokong bawa kat kereta kita, sedangkan masyarakat orang Islam tidak, terutamanya di Malaysia, sangat jarang berlaku benda itu, menimbulkan kegusaran di hati. Ish, apa dia ni? Macam belanjing pula. Maka ketika kita fitnah, kena elakkan. Maknanya jangan dibuat. Maknanya untuk kita, maknanya untuk sebagai kita yang tahu niat kita, kita jaga bab taharah atau kesucian dia, dan juga jangan jaga daripada sampai kegusaran hati yang orang sekeliling kita, ataupun boleh menimbulkan keadaan yang tidak tentram bagi orang sekeliling kita. Jaga benda itu. Wallahualam. Okey. Kita balik daripada yang keempatnya, binatang sebagai tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini ditelan oleh seekor ikan bernama ikan Nun. Kalau mengikut ahli tafsir ataupun ahli sirah, tempatnya apa? Di Laut Mediterranean sana. Sebab Nabi Yunus alaihissalam berasal daripada Iraq, daripada satu kampung bernama Ninawa. Dia meninggalkan kaumnya, maka dia berjalan untuk pergi ke sebelah Afrika Utara. Apa negara-negara Afrika Utara? Maghribi, Libya dan Tunisia.
Di sana itu datang ribut nak tenggelam kapal, maka dibuang barang-barang penguasai tenggelam, diundi Nabi Yunus kena terjun, dan Nabi Yunus telah ditelan oleh seekor ikan bernama ikan nun. Ikan nun itu sampai kata Allah Subhanahu wa taala, falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak bertasbih kepada Allah, kekal di dalam perut ikan itu sampai pada hari kiamat. Maknanya apa? Ada binatang-binatang menjadi tentera atau suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum satu benda ini. Dan yang terakhir, yang kelimanya, haiwan sebagai khidmat kepada kita. Jadi ini 5 benda mengenai alam haiwan. Jadi kita akan sambung pada hari esok insya-Allah bab hukum akam dan juga nafkah haiwan insya-Allah. Kita akhiri pada pagi berbagi dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa sabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah, dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Jadikan kami orang yang layak mendapat syafaat daripada Nabi-Mu ya Allah, sehingga orang yang layak mendapat syafaat, mendapat kasih sayang-Mu di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada penerbit, terima kasih kepada kru yang bertugas pada hari ini, terima kasih kepada sidang penonton yang setia mendengar perbincangan kita daripada awal hingga akhir. Terima kasih kepada siapa saja yang menjayakan program kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan bertemu panjang umur, murah rezeki pada esok dan hari lusa. Bicara kita mengenai tentang nafkah haiwan, mudah-mudahan memberi kebaikan daripada kita. Ampun maaf daripada saya, yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.